Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk bab yang baru iaitu bab kedua iaitu teknologi pembuatan. Teknologi pembuatan produk ialah satu kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan ataupun mesin. Pelbagai produk yang kita gunakan sekarang dihasilkan menggunakan teknologi pembuatan. Contoh gambar ini merupakan sebuah periuk nasi yang terhasil daripada penggunaan teknologi pembuatan. Periuk nasi ini menggunakan elektrik di mana dia mempunyai kawalan mikrokomputer yang mampu memasak pelbagai jenis makanan. Berbanding dengan periuk nasi konvensional yang hanya boleh memasak nasi sahaja. Teknologi pembuatan produk ini terbahagi kepada dua kaedah iaitu kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Kaedah konvensional menggunakan teknologi yang asas. Biasanya dikendalikan oleh individu menggunakan tangan. Kemahiran individu amat diperlukan dalam penghasilan produk, juga menggunakan peralatan asas seperti tukul, pahat, gergaji tangan dan sebagainya. Jenis produk yang dihasilkan adalah terhad dan memerlukan masa yang agak lama untuk disiapkan. Kaedah yang kedua adalah kaedah moden. Perbuatan produk yang menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan masa, kos dan bahan. Penggunaan mesin menggantikan penggunaan alatan tangan. Kalau kita lihat tadi, kaedah konvensional menggunakan tukul dan paku. Dalam kaedah moden pula dia menggunakan gerudi tangan. Pembinaan produk akan menjadi lebih cepat dan tepat tanpa membazirkan tenaga dan masa. Pada masa yang sama juga individu itu dapat menjalankan banyak tugas yang lain. Sebab dia lebih mudah. Sekarang kita lihat proses pembuatan produk. Proses pembuatan produk ialah satu kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang ada diubah untuk menghasilkan produk yang siap. Pelbagai peringkat pembinaan perlu dilalui oleh bahan tersebut, contohnya pemotongan, pembinaan, tuangan, pemasangan, pembersihan dan kemasan sebelum sesuatu produk dapat digunakan. Contoh yang kita belajar slide yang sebelum ini iaitu dua kaedah, kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Sekarang kita lihat carta alir dalam proses pembuatan. Kita mula dengan perancangan. Kita perlu rancang apa yang produk yang kita nak hasilkan, bahan yang kita nak kita gunakan dan teknik yang kita nak gunakan. Semua perlu dirancang. Kemudian kita buat kaji selidik. Kalau contohnya kita nak menghasilkan beg serbaguna, jadi kita perlu kaji apa fabrik ataupun kain yang sesuai untuk menghasilkan beg tersebut. Dan juga kita perlu buat kajian yang lain supaya produk yang kita hasil nanti berkualiti dan tahan. Sekarang kita buat lakaran. Lakaran ataupun lukisan. Ini adalah tugas pereka bentuk di mana dia perlu membuat lakaran untuk menggambarkan idea ataupun produk yang diminta oleh pelanggan. Pereka bentuk akan paparkan ataupun zahirkan idea tersebut dalam bentuk lakaran. Selepas kita buat lakaran, kita bina mockup ataupun model. Kemudian kita buat penilaian dan buat pengujian sama ada mockup ataupun model yang kita buat itu sesuai atau tidak. Kemudian kita bina produk sama ada kita pilih kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Sekarang kita lihat proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional. Proses pembuatan yang menggunakan kaedah konvensional biasanya dilakukan dengan tangan sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan peralatan. Contohnya kaedah pembuatan secara konvensional ialah memutar skru menggunakan pemutar skru. Meratakan permukaan kayu menggunakan ketam kayu. Memotong kayu menggunakan gergaji tangan ataupun gergaji penting dan mengecat menggunakan gerus cat.
Okey, ini semua kaedah pembuatan yang menggunakan tenaga, sumber tenaga manusia untuk menggerakkan peralatan-peralatan ini. Okey, sekarang kita lihat proses pembuatan menggunakan kaedah moden. Proses pembuatan yang menggunakan kaedah moden pula menggunakan mesin dalam menghasilkan sesuatu produk. Okey, mesin-mesin ini digerakkan oleh tenaga elektrik. Pelbagai proses pembuatan yang rumit dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya, memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wire. Okey, kalau kita nak melincirkan permukaan kayu, kita menggunakan mesin pelelas. Okey, memotong kayu pula kita menggunakan mesin gergaji. Okey, kalau mengecat menggunakan mesin penyembur cat. Okay, sekarang kita banding beza dua kaedah ini, iaitu kaedah konvensional dan kaedah moden. Okey, kita lihat aspek yang pertama iaitu masa. Okey, jika kaedah yang kita pilih adalah kaedah konvensional, jadi masa yang diambil adalah lama. Okey, kaedah moden pula dapat disiapkan dengan lebih cepat. Hasil kaedah konvensional tidak seragam, tidak sama, tapi kaedah moden bentuk lebih seragam antara satu dengan yang lain. Okey, aspek kos pula, kos pembuatan dalam kaedah konvensional adalah tinggi. Okey, kaedah moden pula adalah kos lebih rendah untuk pengeluaran berskala besar. Okey, aspek tenaga kerja pula, kemahiran pekerja yang menggunakan kaedah konvensional ini adalah tinggi. Okey, berbanding dengan kaedah moden di mana dia hanya memerlukan pengendali mesin yang mahir. Okey, aspek kuantiti pula, kuantiti pengeluaran dalam kaedah konvensional sangat terhad. Okey, sebab kita menggunakan tenaga manusia. Okey, mengambil masa yang lama, jadi kuantiti juga adalah terhad. Kaedah moden dalam menghasilkan boleh menghasilkan kuantiti yang banyak. Okey, kualiti pula kaedah konvensional tiada piawai tertentu. Kualitinya tidak boleh ditentukan. Okey, kaedah moden pula mempunyai piawai yang ditetapkan. Okey, estetika pula kaedah konvensional adalah tinggi berbanding dengan kaedah moden, di mana nilai estetikanya terhad sahaja. Okey, sekarang kita lihat lakaran model 3D bermaklumat. Okey, lakaran model 3 dimensi ini dibuat untuk memvisualkan idea daripada pereka bentuk. Okey, konsep lakaran idea yang digunakan kita dah belajar semasa tingkatan 1 dalam bab lakaran. Okey, kita ambil contoh reka bentuk gasing. Okey, reka bentuk ini boleh dimanipulasikan daripada keadaan sekeliling. Okey, contohnya dari bentuk alam semula jadi ataupun bentuk geometri. Okey, lakaran yang dihasilkan mesti mengandungi maklumat penting. Okey, cuba lihat lakaran 1, 2 dan 3 dan juga lakaran akhir ini di mana mengandungi maklumat penting. Okey, seperti bahan yang digunakan, okey, saiz, warna dan lain-lain. Okey, pelajar boleh merujuk elemen dan juga prinsip reka bentuk yang kita dah belajar semasa tingkatan 1 untuk diimplementasikan dalam lakaran masing-masing. Okey, kalau kita lihat di sini lakaran pertama, kedua dan tiga, okey, kita boleh gabungkan, okey, untuk menghasilkan lakaran akhir. Okey, dalam lakaran 1, 2 dan 3, okey, setelah kita membuat beberapa lakaran ini, kita akan memilih lakaran yang paling terbaik. Okey, pereka bentuk boleh menggabungkan idea daripada lakaran-lakaran ini yang contohnya dari segi reka bentuk, fungsi, bahan dan juga lain-lain. Okey, pereka bentuk boleh juga menggabungkan sebahagian ataupun bahagian yang tertentu sahaja. Okey, kemudian perlu buat penambahbaikan di lakaran akhir. Okey, dengan analisis lakaran pada tiga. Okey, lakaran akhir yang kita buat tadi mungkin belum cukup sempurna untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai dan keboleh pasaran. Okey, oleh itu beberapa penambahbaikan perlu kita lakukan bagi mendapatkan hasil yang terbaik.
Okey, analisis perlu dilakukan pada lakaran akhir. Okey, bagaimana kita nak analisis lakaran tersebut? Okey, kita boleh menggunakan jadual analisis lakaran akhir mudah 3D ini. Okey, di mana adakah dengan aspek adakah rupa bentuk menepati kehendak projek brief. Okey, kita akan pastikan ya, tidak. Kalau tidak, kenapa? Okey, kemudian adakah cadangan bahan yang digunakan sesuai atau tidak? Apakah warna yang digunakan dapat menarik perhatian pelanggan? Okey, adakah saiz produk sesuai dengan fungsi produk? Adakah tekstur pada permukaan produk mempengaruhi fungsi penggunaan produk? Adakah rupa bentuk produk tidak berbahaya terhadap pengguna? Okey, kita analisis, kita menggunakan jadual analisis ini. Kemudian kita akan buat keputusan sama ada perlu buat penambahbaikan ataupun tidak. Teknologi pembuatan mempunyai kaedah yang pelbagai untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, ada beberapa contoh kaedah pembuatan yang boleh kita guna. Okey, yang pertama adalah kaedah tuangan. Okey, kaedah tuangan ini di mana proses membentuk suatu produk atau sebahagiannya melalui proses peleburan. Okey, dan menuangnya di dalam acuan yang telah disediakan. Okey, kaedah yang kedua adalah acuan. Okey, di mana rongga yang terdapat pada acuan menyerupai bentuk produk sebenar. Bahan yang dimasukkan ke dalam acuan sama ada melalui tuangan ataupun injection molding dan dibiarkan ia mengeras. Okey, kaedah yang ketiga adalah pembentukan. Proses ini mengubah bentuk sesuatu bahan menjadi bentuk lain yang boleh digunakan untuk membina satu produk. Okey, kaedah yang keempat, pemisinan. Okey, proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk yang dikehendaki. Okey, kaedah yang terakhir adalah sambungan. Okey, bahagian atau komponen yang dihasilkan melalui proses sebelumnya disambungkan supaya menjadi satu produk baru yang boleh berfungsi. Okey, model dibahagi kepada dua, iaitu model statik dan model berfungsi. Okey, model statik dihasilkan untuk melihat rupa bentuk sebenar sesuatu produk. Okey, tiada bahagian yang boleh digerakkan. Penilaian dilakukan dari segi rupa bentuk, warna, saiz dan juga pembuatan proses. Okey, model berfungsi pula dihasilkan untuk menilai kefungsian beberapa bahagian pada produk. Okey, pereka bentuk juga dapat menilai kefungsian dari segi penggerakan, kesesuaian cantuman dan jenis bahan yang digunakan. Okey, sekarang kita lihat bagaimana proses menghasilkan acuan model 3D. Okey, proses yang pertama adalah menghasilkan model awal 3D, kemudian kita buat acuan, kemudian barulah kita buat tuangan. Okey, menghasilkan model awal 3D. Apa model awal 3D? Okey, model awal 3D maksudnya model awal yang kita gunakan untuk mendapatkan rupa bentuk luaran dalam proses pembinaan acuan. Okey, pelbagai bahan boleh digunakan untuk menghasilkan model awal 3D. Okey, biasanya bahan yang digunakan seperti lilin, tanah liat, kayu dan plastik yang digunakan sebagai model awal 3D. Okey, proses yang kedua adalah membuat acuan. Okey, acuan merupakan bekas tuangan suatu bahan yang hendak dibentuk. Okey, bekas ini dibentuk dengan menggunakan bahan seperti pasir, tanah liat dan plaster of Paris. Okey, selain itu bahan seperti botol, kulit kerang, tanah liat, kayu, zinc dan simen juga boleh digunakan. Okey, terdapat dua jenis tuangan iaitu tuangan panas ataupun tuangan sejuk. Tuangan panas ialah satu teknik tuangan yang menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Contohnya seperti plastik, timah, tembaga dan besi teluli. Okey, tuangan sejuk pula dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan seperti plaster of Paris dan resin epoxy. Kaedah ini tidak menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Okay, sekarang kita lihat bagaimana untuk menghasilkan acuan menggunakan plaster of Paris. Okey, plaster of Paris, awak boleh lihat gambar yang ada di slide ini. Okey, dia seperti tepung berwarna putih. Okey, bagaimana kita nak buat acuan menggunakan plaster of Paris? Yang pertama adalah sediakan plaster of Paris, campurkan dengan air sehingga menjadi paste.
Okey, letakkan di dalam bekas. Kemudian sapukan lapisan minyak pada model awal 3D supaya tidak melekat. Kemudian celupkan separuh bahagian model awal 3D ke bahagian dalam paste plaster of Paris. Biarkan sehingga kering. Kemudian ulang langkah 1 hingga langkah 6. Kemudian tanggalkan model awal 3D dengan hati-hati. Kemudian bersihkan acuan yang terbentuk. Okey, sekarang kita lihat pula menghasilkan model 3D menggunakan epoxy. Okey, yang pertama, sediakan acuan. Okey, sediakan acuan. Kemudian sediakan epoxy resin dan epoxy hardener. Okey, dua cairan ini kita sediakan. Kemudian sediakan sukatan epoxy resin dan epoxy hardener dengan nisbah 50-50 dan tuang epoxy resin ke dalam bekas mengikut sukatan. Kemudian tuang pula epoxy hardener ke dalam bekas. Okey, kemudian kacau campuran kedua-dua bahan sehingga sebati. Kemudian barulah kita tuangkan campuran tersebut ke dalam acuan. Okey, kita boleh juga menghasilkan model 3D menggunakan pen 3D ataupun pencetak 3D. Okey, pen ini menggunakan haba untuk mencairkan bahan mencetak. Okey, bahan mencetak ini menjadi cair. Okey, apabila dipanaskan dan keluar melalui hujung pen 3D. Okey, objek yang terhasil daripada pen 3D adalah dalam bentuk wireframe. Okey, langkahnya sambungkan pen 3D kepada sumber kuasa. Okey, dia menggunakan elektrik. Okey, kemudian pilih bahan mencetak. Bahan mencetak ini ada banyak warna. Boleh pilih warna yang dikehendaki. Kemudian panaskan elemen pemanas pada pen. Kemudian masukkan bahan mencetak pada pen. Kemudian uji bahan mencetak dengan menekan butang menyalur bahan mencetak. Ini adalah contoh hasil penggunaan pen 3D. Setelah kita menghasilkan model 3D, kita perlu membuat kemasan. Okey, kemasan pada produk dapat melindungi permukaan produk daripada cala dan karat akibat daripada tindak balas udara dan air. Okey, kemasan juga menambah nilai estetik pada produk dengan memberikan kesan warna yang cantik dan tekstur permukaan yang lebih menarik. Okey, terdapat beberapa kaedah kemasan yang boleh dilakukan pada produk. Okey, kita lihat pada jadual ini. Okey, jadual ini di mana kaedah kemasan secara semburan bahan binaan adalah kayu, keluli ataupun plastik. Okey, bahan kemasannya adalah cat ataupun lika. Okey, kaedah kemasan secara sapu pula bahan adalah kayu ataupun keluli. Okey, bahan kemasan adalah cat hijau ataupun shellac. Okey, kalau shellac hanya digunakan pada kayu. Okey, kaedah kemasan secara pelekat, bahan binaan adalah kayu ataupun MDF. Okey, bahan kemasan adalah pelekat. Okey, kaedah kemasan electroplating, bahan binaan keluli, bahan kemasan perak ataupun emas. Okey, jika konsep electroplating, electroplating iaitu satu kaedah kemasan yang digunakan untuk membuat saduran pada permukaan bagi menghilangkan kelemahan sesuatu bahan. Okay, kaedah ini sesuai pada bahan perbuatan yang menggunakan logam sebagai bahan asas. Kaedah ini memerlukan perkonduksian elektrik untuk melakukan proses penyaduran. Contohnya kunci. Okay? Kemudian konsep elektrostatik, satu kajian sains digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Okey, statik maksudnya tidak bergerak, iaitu cas elektrik berada pada permukaan atau di tempat cas itu terhasil. Cas-cas yang terhasil terdiri daripada cas positif dan cas negatif. Okey, cuba kita lihat gambar ini. Helaian rambut bercas positif dan lapisan plastik bercas negatif. Jadi cas-cas ini berlainan, saling menarik antara satu sama lain. Okey, kita lihat proses electroplating. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah cecair elektrolit, okey, larutan yang membenarkan arus elektrik bertindak balas dengan bahan saduran dan bahan yang disadur.
Okey, jika bahan saduran tembaga digunakan, cecair elektrolit yang digunakan ialah kupru sekat. Okey, kemudian kita gunakan bika iaitu bekas untuk menakung elektrolit dan merendam produk serta bahan saduran supaya proses electroplating ini boleh berlaku. Okey, kemudian bahan yang ketiga adalah kepingan bar tembaga, bahan yang menyaluti objek yang akan disadu. Okey, kemudian kita perlukan sel 9 Walton iaitu punca kuasa elektrik dan yang terakhir adalah wire berserta klip wire di mana mengalirkan arus elektrik agar proses electroplating boleh berlaku. Okey, model 3D yang telah siap, kita perlu nilai. Okey, sebelum produk sebenar dihasilkan. Tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan yang mungkin akan timbul. Oleh sebab itu, model bukan produk sebenar. Maka penilaian akan dibuat pada beberapa aspek sahaja. Okey, jadi kita boleh gunakan borang penilaian reka bentuk produk seperti yang dilampirkan ini, yang dipaparkan ini. Okey, elemen reka bentuk, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang ini, kita lihat apa kriteria-kriteria yang ada, kemudian kita akan buat semakan, ya ataupun tidak. Okey, kemudian prinsip reka bentuk, okey, keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan harmoni. Okey, kita lihat pada kriteria produk. Okey, kemudian kita akan buat penilaian. Okey, setiap model ataupun produk yang dihasilkan perlu dibuat penambahbaikan dari semasa ke semasa kerana produk perlu bersaing dengan produk yang sama yang dihasilkan oleh pengeluar yang lain. Langkah ini adalah untuk memastikan produk kita ini menjadi lebih kompetitif dan mempunyai kelebihan dalam pasaran. Okey, inovasi berterusan perlu dilakukan oleh pereka bentuk. Okey, mereka perlu berusaha mencari idea yang lebih kreatif bagi menambah baik produk dari segi fungsi, reka bentuk, kualiti dan juga estetik. Okey, dua contoh yang cikgu bagi di sini adalah gasing. Okey, ini gasing yang pertama adalah gasing yang lama. Okey, kemudian diinovasikan okey menjadi rupa bentuk yang lebih menarik. Kemudian sekarang ini adalah gasing yang terkini. Okey. Kemudian kita lihat lampu juga mempunyai inovasi-inovasi yang lebih menarik. Okey, setakat itu sahaja. Kita akan berjumpa lagi di topik yang seterusnya. Sekian, terima kasih.